Apa khabar semua? Korang pernah tak naik train Rapid KL ni betul-betul waktu tengah balik kerja? Dulu masa praktikal, saya pernah ada pengalaman macam ni dan dia punya trauma tu sampai sekarang. Kalau dari pukul 5 sampai 7 malam macam tu, saya akan cuba elak naik train. Saya bagi orang yang balik kerja naik dulu. Dan baru ni train tu sangkut pula, betul tak? Dan paling malang, dia sangkut tu betul-betul train yang lalu bawah pusat bandar KL tu. Ini antara stesen yang paling sesak sekali dekat KL time balik kerja. Jadi anda boleh bayangkanlah dia punya kelam kabut, huru-hara dan juga kekeliruan yang berlaku pada pengguna train tu sendiri. Confirm pada hari yang pertama berlaku train tak jalan tu, ada yang balik pukul 5 sampai rumah pukul 10. Ada pula yang cakap, dah train tak ada tu, naiklah Grab. Jawapan dia tak semudah tu tau. Nanti saya akan explain. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa dia Rapid KL ni sebenarnya. Betul ke dia ni rapid? Dan apa yang berlaku sampai boleh sangkut teruk macam ni? Baik, yang pertama sekali, train-train yang berada di bawah Rapid KL ni asalnya nama dia adalah Star LRT untuk laluan Ampang dan Putra LRT untuk laluan Kelana Jaya. LRT ni maknanya Light Rail Transit. Jadi masa LRT ni mula-mula dibina, Rapid KL ni memang tak ada kena-mengena dengan pembinaan dia. Sebab tu kalau anda perasan, bentuk stesen tu pun tak seragam tau. Yang Putra LRT nampak moden sikit bentuk dia, tapi yang Star tu nampak design tu macam design lama. Sebab dulu memang company yang buat benda ni lain-lain company. Kemudian at one point, Star dengan Putra ni dia dah tak larat nak bayar hutang tau. Yelah, nak bina stesen, nak beli train, siapa je yang ada duit bilion-bilion ni kan? Mesti nak kena beli pakai hutang punya. Sama konsep dia dengan kita beli kereta yang bayar 9 tahun tu. Cuma loan yang diorang ambil ni sangat banyak lah dan diorang pinjam dari banyak bank dan juga entiti-entiti yang lain. Tapi nampak gaya masa tu tak balik modal. Mungkin sebab masa tu orang belum nampak betapa bestnya naik train pergi kerja ni. Package-package yang ada pun mungkin tak menarik. Jadi adoption rate untuk orang naik train ni slow sikit. Bila tiket tak boleh jual, maka diorang pun tak boleh lah nak bayar hutang. Bila tak boleh bayar hutang, masa ni lah kalau siapa-siapa yang ada duit, dia boleh beli LRT ni dan operate sendiri. Tapi tak ada pun individu yang ada duit sebanyak ni untuk beli LRT ni. Kalau dia beli pun, mesti nak kena maintain, mesti nak kena operate. Ini semua akan makan duit yang banyak lah. Jadi government pun set up satu company di bawah Kementerian Kewangan dan company ni nama dia Prasarana. Dan disebab tu bas pun ada problem juga tau, bukan setakat train je. Jadi why not Prasarana ni ditugaskan untuk restructure balik public transportation dekat KL ni. Jadi sejak dari itulah Prasarana ni kerja dia adalah manage public transport dekat KL. Kemudian diorang expand ke Penang pula, bawah Rapid Penang. Kemudian dekat Kuantan pun ada, nama dia Rapid Kuantan. Jadi Prasarana ni boleh kata syarikat public transport yang terbesar di Malaysia. Jadi bila Prasarana ni ditubuhkan, diorang pun mulalah negotiate untuk take over aset-aset yang ada untuk public transport dekat KL lah. First sekali adalah LRT dulu, iaitu Star dengan Putra, dan lepas tu diorang take over bas pula. Masa tu dalam awal tahun 2000, operator bas yang besar dekat KL ni adalah Cityliner dengan Intrakota. Cityliner ni di bawah Park May dan Intrakota ni di bawah DRB Highcom. Lepas tu Prasarana take over monorail pula. Jadi bila semua dah ada di bawah dia, sekarang macam mana nak operate pula benda ni? Jadi untuk train, Prasarana letak di bawah kendalian Rapid Rail Sendirian Berhad, dan untuk bas, diorang letak di bawah Rapid Bus Sendirian Berhad. Jadi Rapid Rail dengan Rapid Bus ni adalah subsidiary daripada Prasarana lah. Untuk Rapid Rail sekarang ni diorang operate LRT, MRT dengan monorail. Perkataan Rapid ni sendiri maksud dia adalah rangkaian pengangkutan integrasi darat Kuala Lumpur, Rapid KL. Jadi semua operasi Rapid Rail dengan Rapid Bus ni diorang gunakan nama brand dia Rapid KL. Maknanya dia mesti deras lah, dia mesti rapid. Okey, jadi untuk Rapid Rail ni, first kali bila kita take over company orang lain ni, yang bestnya adalah kita boleh beli company tu dengan harga yang murah. Dan kita tak payah keluar modal nak bina fasiliti dia lagi. Semua dah dibina, kita just sambung je operasi dia. Cuma masalahnya adalah kita sendiri mungkin tak faham selok-belok pengurusan dengan technical company lama ni. Segala plan-plan bangunan dia, blueprint untuk train tu, connection dengan supplier, familiarity dengan software, ini semua kita kena belajar balik sebagai owner yang baru. Sama je macam kita beli kereta second hand. Kita tak tahu owner lama tu dah buat apa dengan kereta tu.
Tapi kalau lengkap dengan servis history semua, kita beli jugalah sebab harga dia lebih berbaloi daripada beli kereta baru. Dan lepas tu barulah kita belajar balik nak guna, macam mana perangai kereta tu dan macam mana nak maintain kereta tu sendiri. Sebut pasal engine maintenance ni, khusus online engine Zero to Hero saya masih lagi ada 60% diskaun. Kalau anda berminat, link saya letak dekat bawah. Masalahnya, aset prasarana ni dia bukan nak kena maintain 7 tahun, 8 tahun macam kereta tu, tapi nak kena maintain selama-lamanya. Mungkin sampai 100 tahun, 200 tahun diorang nak kena maintain aset ni. Dan dia sehari pun tak boleh fail sebab satu bandar tu bergantung pada transport network ni. Inilah risiko yang prasarana tanggung bila take over aset-aset ni. Dan malangnya pada 9 November 2022 secara tiba-tiba, operation dekat Kelana Jaya Line tiba-tiba stop. Sebenarnya dari 7 November lagi orang dah start komplain. Ada yang kata stuck dalam train, tapi yang rasminya 9 November lah dia betul-betul stopkan operasi. Saya yakin kalau bukan disebabkan benda yang melibatkan safety penumpang, diorang tak akan stopkan train tiba-tiba macam ni. Cuma bila benda berlaku mengejut macam ni, memang huru-hara lah semua orang. Anda bayangkan, LRT saja setiap hari lebih 500,000 penumpang akan guna. Dan lepas tu sangkut pula betul-betul tengah-tengah bandar. Stesen macam KLCC, Pasar Seni, Masjid Jamek, ini memang stesen-stesen yang paling sibuk dan juga adalah intersection kepada network yang lain. Jadi orang yang nak naik train tu nak balik rumah macam mana? 500,000 orang ni. Dia macam ni tau, kalau kita dah biasa naik train ni, lama-lama memang kita dah tak fikir sangat mode transport yang lain. Memang untuk keluar masuk bandar, train ni adalah satu option yang paling efisien sekali. Dan di bawah prasarana, memang train ni dah jadi sangat popular. Stesen-stesen baru dia orang buat. Train pun makin lama makin canggih. Jadi memang convenient nak naik train ni. Jadi bila convenient, lagi ramai orang naik train, income pun makin bertambah. Jadi berbaloi lah investment dia. Orang pun dapat bergerak dengan cepat. Win-win lah untuk semua orang, betul tak? Jadi bila sangkut macam ni, tak akanlah semua orang tu nak pergi naik Grab. Tak dapat Grab nak cover 500,000 orang ni. Lagi satu, nak keluar dari KL ni, naik kereta bukannya mudah. Punya lama nak sampai rumah tu. Kemudian next day bila train dah tak ada, semua orang bawa kereta. Lagi teruk jam. Yang sebelum ni tak pernah naik LRT pun terkesan juga dengan jam yang melampau ni. Sebab tu balik kepada point sebelum ni. Infra tu pun makin lama makin tua. Mungkin dari segi fizikal nampak okey. Kalau bangunan buruk kita cat dia, nampak cantik lah balik. Tapi dari segi elektronik, dari segi software, lambat laun dia akan rosak juga. Plus masa PKP dulu, fasiliti LRT ni tak bergerak sangat. Jadi tak tahu jadual maintenance dia terjejas ataupun tidak. Dan memang betul pun, punca service disruption ni dikatakan adalah sebab ATC ataupun Automated Train Control. Memang train Kelana Jaya ni dia tak ada driver tau. Semuanya automatik. Jadi kalau sistem automatik ni rosak, memang tak boleh jalan lah. Central operator tu takkan tahu dekat mana semua train tu berada. Train tu dah masuk stesen ke belum? Train tu bergerak ke berhenti ke? Diorang tak tahu. Tak ke bahaya tu. Jadi terpaksalah stop semuanya. Dan sekarang ni semua tengah bertungkus lumus lah nak selesaikan benda ni. ATC tu pun ada banyak juga komponen. Jadi tak ada details apa benda yang rosak sebenarnya. Hardware ke, software ke, tak tahu. Dan dekat sini nampaklah kepentingan preventive maintenance. Bila kita dah pakai barang tu 20 tahun, 30 tahun, confirm dia akan rosak punya. Jadi kalau nak ganti tu, kena ganti sebelum dia rosak. Memang tempting tahu untuk tunggu sebab benda tak rosak, buat apa nak ganti kan? Tapi risiko kerugian tak ganti ni jauh lagi banyak kalau apa-apa berlaku. Dah lah Rapid KL ni baru nak recover lepas PKP. Jadi macam ni pula, memang rugi kau-kau punya. Kos nak repair lagi. Lepas tu mesti diorang nak bagi some sort of compensation pada user. Mungkin free ticket sekejap ke, just sebagai damage control je. Mungkin juga 2-3 orang kena pecat. Kena bayar compensation dia orang lagi, hilang talent lagi. Jadi memang banyak rugi dan rugi yang paling besar adalah dari segi reputation lah. Jadi selepas ni dari segi preventive maintenance lebih elok kalau dia boleh notify customer lebih awal. Mungkin sebulan awal dah cakap dah, okey, bulan depan kita akan tutup seminggu. Kan lebih baik macam tu. Memanglah orang akan marah, tapi tak adalah semarah sekarang. Orang boleh plan lebih awal lagi perjalanan dia orang. Bila jadi macam ni, sampai katanya ada yang jalan kaki 24 km. Dah lebih dari half marathon tu. Ada tak anda dekat sini yang terlibat? Cuba komen sikit pengalaman korang. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.